prinsip-prinsip untuk membolehkan ataupun prinsip-prinsip hukum dalam penentuan sesuatu perkara yang kita nak buat. Baik, pertama tuan-tuan mati sekalian, kita kena faham bahawa prinsip dalam Islam yang pertama sekali, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada setiap perkara adalah halal. Tuan-tuan tengok, kalau dekat sini, bila kita tengok prinsip pertama ni, asal pada setiap perkara itu adalah harus. Setiap masalah yang berlaku dalam rumah kita, di luar rumah kita, yang kalau kita tanya ustaz-ustaz kata tak ada dalil, boleh ke tak boleh, maka di sinilah kaedah kita pakai. Asal pada setiap perkara adalah harus. Contoh, berzikir ramai-ramai selepas solat. Ada tak dalil yang Nabi kata jangan berzikir ramai-ramai? Ada ke? Tak ada kan? Kalau kata tak ada, dalam masa yang sama juga kita melihat dalam hadis Nabi SAW cukup banyak dalam babul azkar, dalam bab-bab zikir. Nabi ajar para sahabat dia berzikir, banyakkan berzikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir itu menenangkan jiwa. Nah, jadi dalam hal ini takkanlah Nabi SAW larang kita berzikir lepas mayat. Salah kalau kita berzikir lepas mayat. Dalil yang mengharam tak ada. Maka boleh ke tak? Bolehlah, sebab kaedah kata asal pada setiap perkara yang tiada dalil maka hukumnya adalah harus. Nampak tak? Itu kaedah pertama penting tu. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu masalah ni, nak selesai macam mana, permasalahan-permasalahannya macam mana, tengok dulu. Pertama, kalau tak ada dalil daripada Quran yang mengharamkan ia secara khusus, maka kita tahulah lepas yang pertama. Yang kedua, tak ada perkara yang mewajibkan dia, maka jelas ia adalah harus. Jadi zikir lepas mayat beramai-ramai, salah ke tak? Bercakap dengan syariat ke tak? Adakah orang yang berzikir beramai-ramai lepas mayat ini, kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW itu yang menyuruh kita berzikir, banyakkan berzikir, akan jadi murtad orang tu? Tak kan? Tak ada. Bila tidak ada, so berzikirlah ramai-ramai. Cumanya Nabi tak buat beramai-ramai yang dimaksudkan oleh sebahagian golongan. Tak apalah, kita hormat pandangan dia. Kalau kita pergi Mekah, semayang di Mekah, ada Imam Sudais, Ali Jabir, dia zikir ramai-ramai, la ilaha illallah, ramai-ramai kat Masjid Haram. Ada? Tak ada. Jadi tak ada, itu tak apa, kita hormat, itu pandangan mereka. Nah, jadi kalau kat Malaysia, kalau kita nak buat macam tu, habis budak-budak tak baca, tak berzikir. Confirm budak-budak tak berzikir. Budak-budak nak zikir apa? Dia tak tahu nak zikir apa benda. Imam tak zikir,